Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada satu berita yang saya terima. Satu gelombang baru akan berlaku di Sabah selepas pengumuman Anwar Ibrahim berkait dengan AGC tidak merayu terhadap hasil 40% Sabah. Baiklah, idea itu timbul daripada seorang netizen. Dia kata, gelombang baru yang akan melanda lebih besar daripada GRS, PH dan BN. Kata beliau, yang akan bergabung nanti ialah APCO, Warisan, STA dan SAPP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak dapat menolak kemungkinan itu. Besar kemungkinan ramalan kerjasama antara APCO, SAPP, STA dan Warisan benar-benar akan terjadi. Ini adalah gabungan parti politik solid yang tidak ada pengaruh langsung daripada Malaya, Semenanjung Tanah Melayu, kata salah seorang pengulas politik. Memang benar kalau diperhatikan secara halus, gabungan STA, APCO, SAPP dan juga Warisan akan membawa gelombang yang sangat besar di Sabah. Lebih-lebih lagi kalaulah tiba-tiba KDM, parti KDM juga bergabung dalam gagasan itu. Tetapi awal-awal lagi KDM sudah pun menolak gagasan itu ketika Jeffrey Ketingan menyatakan baru-baru ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kalau STA, APCO, SAPP dan juga Warisan bergabung menjadi satu bentuk baru dalam gabungan politik Sabah. Bagaimana agak-agaknya yang akan terjadi terhadap percaturan dan gelombang di Sabah? Ramai yang dapat menjangkakan bahwa mereka atau gabungan ini bakal membentuk kerajaan yang baru sekiranya betul-betul dapat direalisasikan. Lebih-lebih lagi kalaulah Warisan campur STA, campur APCO, campur SAPP dan KDM, kalau 5 parti ini bergabung membentuk gabungan solid Sabah lokal, maka ini mungkin akan menjadi satu titik baru terhadap gelombang baru yang besar di Sabah menjelang PRN Sabah. Silap-silap hari bulan, daripada 73 kerusi yang dipertandingkan, mereka boleh menang lebih daripada separuh. Kerana kita harus ingat, dalam pilihan raya yang lepas, Parti Warisan sudah memenangi lebih 30, kalau saya tak silap 20 lebih kerusi dimenangi oleh Parti Warisan. Dan dijangkakan kerusi itu bakal dapat dipertahankan oleh Parti Warisan dalam pilihan raya akan datang. Dengan kecelaruan kerjasama antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GRS sekarang, ini mungkin akan menyebabkan rakyat yang berada di atas pagar, rakyat yang sedang memilih mau pilih atau mau undi siapa, akan berfikir mahu memilih pakatan yang lebih solid atau memilih pakatan yang longgar. Ada penganalisis politik menyatakan bahawa pakatan antara PH, BN dan GRS adalah pakatan yang sangat longgar. Kerana kita sudah tahu GRS dan Barisan Nasional tidak sepakat, tidak sebulu dan sukar untuk mendapat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini berita baik untuk anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Transfer factor ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang,
Kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Bahkan akar penyakit bertumbuh di dalam tubuh badan kita, berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah, sistem imun badan kita lah yang akan melawan dan menghapuskan semua penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Kunci kesehatan sebenar kita pada abad ini ialah imun badan yang kuat, imun badan yang seimbang dan imun badan yang bijaksana. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya dan ini mungkin jawaban kepada doa Anda selama ini. Jangan lepaskannya, tuan-tuan dan puan-puan. Keserasian. Bahkan Barisan Nasional sudah terang dan jelas menolak kerjasama dengan GRS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu benar-benar berlaku, nampaknya kalau betul GRS, Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak sebulu dalam membentuk kerajaan, besar kemungkinan akan membentuk kerajaan baru di Sabah ialah parti gelombang baru, yaitu Parti Warisan STA, SAPP, APKO dan KDM. Ada yang menyebut gelombang itu dipanggil gelombang putih bagi mewakili warisan yang merupakan peneraju kepada kerusi paling banyak dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Kita tahu pada pilihan yang lepas, kerusi yang paling banyak dimenangi ialah warisan. Tetapi warisan gagal membentuk kerjasama, gagal membentuk kerajaan kerana tidak ada yang bergabung dengan mereka, tiada kerjasama politik. Akhirnya, langkah Kinabalu tidak berjaya. Walaupun ada percobaan daripada UMNO dan Barisan Nasional dan Warisan menumbangkan kerajaan GRS di tengah-tengah dengan adanya langkah Kinabalu, tetapi nampaknya tidak berjaya kerana terdapat beberapa pemimpin ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO BN tidak akur dengan arahan parti untuk menarik sokongan terhadap GRS dan HJJ. Maka itulah sebabnya GRS tidak tumbang dalam percaturan langkah Kinabalu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang analisis politik, kita tidak boleh bercakap dengan menggunakan emosi. Kita kena gunakan pemikiran yang matang dan waras. Walaupun mungkin itu adalah menyakitkan dan mungkin menyebabkan kita kalah, tapi kita kena terima bahwa perkara itu harus dielakkan. Gelombang putih yang dimaksudkan ini ialah gabungan parti Warisan, APKO, SAPP, STA dan KDM. Jika 5 parti besar di Sabah ini mampu membentuk kerjasama baru dalam pilihan raya negeri Sabah, ini pasti akan memberikan goncangan besar kepada GRS, PH dan juga Barisan Nasional. Sebab kita pun tahu, macam yang saya kata awal tadi, GRS dan Barisan Nasional memang tidak sebulu. Zaid Hamidi sudah menyatakan beberapa kali bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan GRS. Tapi kita pun harus mengakui, Barisan Nasional tiada jalan untuk jadi kerajaan di Sabah kalau tidak ada kerjasama. Kalau hanya Barisan Nasional bekerja sama dengan Pakatan Harapan, saya rasa mereka tidak akan berjaya membentuk kerajaan di Sabah. Tetapi, katalah 5 parti politik, Warisan, SAPP, STA, APKO dan KDM ini bergabung, berapakah kursi yang mereka peroleh? Kalau dibahagi 73 bahagi 2, lebih kurang dalam mereka hanya perlu dalam 40 kerusi lah. Simpanlah 40 kerusi. Kalau mereka dapat 40 kerusi, mereka sudah menang, mudah membentuk kerajaan.
Jadi kalau STA dapat mengekalkan kerusi mereka sebanyak 25 kerusi, tambah dengan STA, katalah STA menang 5, sebab dengar-dengar mereka ini mempunyai kekuatan 5 kerusi. Jadi tambah sudah 30. Tambah pula dengan KDM. KDM dijangka akan memenangi sekurang-kurangnya 5 kerusi. Jadi kalau KDM 5 lagi sudah jadi 35. Jadi, bagaimana untuk menambahnya? APCO. Kita tahu APCO boleh garanti menang 3 kerusi. Jadi mereka akan dapat berapa? 38 kerusi. Campur lagi dengan KDM yang dijangka akan menang 3 kerusi juga. Dan SAPP dijangka menang 1 kerusi. Secara mutlaknya mereka mampu membentuk kerajaan. Jadi ini bahaya untuk JRS sebenarnya. JRS, PKR, dan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional sedang melalui saat yang sangat-sangat susah sekarang. Ada yang kata APCO mengalami kerugian apabila satu-satunya menteri dalam APCO, yaitu Ewan Benedict, sudah menarik sokongan, ataupun bukan menarik sokongan, meletakkan jawatan sebagai menteri, memberikan kerugian kepada APCO. Tapi ada satu sudut penganalisis politik nyatakan bahwa itu ialah satu signal baru daripada APCO bagi membentuk jajaran politik yang baru. Ingat, dalam parti politik apa-apa saja boleh berlaku. Itulah yang dikatakan seni politik yang orang-orang biasa tidak dapat miliki, hanya orang politik yang tahu buat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan, jika tuan-tuan gestrek, ambil Gaviscon. Jika tuan-tuan lenguh badan, sakit sendi, sakit otot, ambil Yoko-Yoko. Jika tuan-tuan masuk angin dan kembung perut, ambillah minyak cap limau Yuyi. Ini dia.